Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini insya-Allah teacher akan menggantikan Puan Nur Hafizah sebab Puan Nur Hafizah ada tugasan rasmi waktu ni. Jadi tak dapat untuk handle kelas science form tu. Teacher mengajar 2J. Thank you pelajar 2J. Banyak yang dah hantar tugasan. Mana yang belum hantar tugasan lagi, jangan lupa. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi 3 minggu dan teacher akan berikan analisis mana pelajar yang belum hantar lagi. Okey, hari ini kita akan lengkapkan bab 2 iaitu 2.3 saling bersandaran. Maksud bersandaran ni kita kata memerlukan, saling memerlukan di antara organisma dengan organisma dengan persekitaran. Maksudnya setiap organisma ni dia saling memerlukan sama ada antara organisma dengan organisma ataupun organisma dengan persekitaran. Contohnya seperti suhu. Okey, kita tengok istilah. Pertama sekali kita tengok istilah dan maksud. Apa yang awak kena tahu dekat dalam bab 2.3, awak kena tahu bezakan antara pertama sekali spesies. Apa itu spesies? Okey, spesies ni adalah sekumpulan organisma. Kalau manusia, manusia. Kalau belalang, belalang. Yang mempunyai ciri yang sama dan boleh menghasilkan zuriat melalui proses pengawanan. Maksud dia, kalau spesies ni belalang mesti dengan belalang yang mana boleh sama-sama berkahwin. Dia punya jantan dan betina. Tak bolehlah kita kata spesies belalang campur mentadak-mentaduk. Belalang dengan mentadak-mentaduk tak boleh berkahwin untuk menghasilkan zuriat yang sama. Tapi kalau contoh burung merpati dengan burung merpati satu spesies. Sebab dia boleh mengawan dan menghasilkan zuriat yang sama. Okey, kemudian selepas spesies, habitat. Habitat ni adalah tempat tinggal semula jadi bagi organisma. Spesies ni ada habitat dia. Seterusnya dia adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan organisma yang sama spesies hidup bersama di habitat. Okey. Populasi ni adalah sekumpulan organisma yang sama spesies hidup di dalam habitat yang sama. Maksudnya belalang, populasi belalang pada habitat apa? Pada habitat rumput. Contoh padang rumput. Okey, seterusnya community. Community adalah gabungan antara organisma yang berbeza spesies. Beberapa populasi organisma berbeza yang tinggal di dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contoh dia kat sini, kalau populasi tadi belalang dengan belalang, zirafah dengan zirafah. Sekarang ni yang berbeza populasi. Contoh dia belalang, burung, harimau. Yang berbeza populasi duduk dekat habitat yang sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Itu maksud community. Okey, seterusnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah satu istilah yang menunjukkan beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu dengan lain. Okey. So, kita tengok pula untuk perkembangan ekosistem. Perkembangan ekosistem ialah saling bersandaran, maksudnya saling memerlukan antara organisma hidup dengan komponen bukan hidup. Contoh dia apa? Contoh dia persekitaran. Okey, sekarang kita tengok eksperimen. InsyaAllah kalau sempat kita akan buat eksperimen tu. Kesan suhu terhadap taburan organisma. Suhu ni adalah satu faktor persekitaran. Kita nak tengok apa kesan suhu kepada bilangan organisma. So awak dah tahulah kalau tak terlalu tinggi tak boleh juga, kalau terlalu sejuk pun tak boleh. Kita kena letak suhu yang optimum iaitu suhu bilik biasanya. Kutu kayu lebih banyak berkumpul di kawasan yang bersuhu sederhana. Okey, so yang dimanipulasikan sebab untuk cari pemboleh ubah, awak sebagai pelajar sains, awak semua ambil sains, awak kena bila dah tingkatan 2 ni mesti dah tak ada masalah untuk awak kenal pasti pemboleh ubah. Waktu awak sekolah rendah, cikgu sains saja. Pemboleh ubah ada 3, dimanipulasikan. Apa yang dimanipulasikan? Cikgu ajar keep change. Yang berubah-ubah. So apa yang berubah-ubah? So apa yang berubah-ubah ni adalah kita tengok selepas kesan. Kesan apa yang diubah?
Yang kita ubah adalah suhu. Ada yang suhu tinggi, suhu sejuk dan suhu sederhana. So itu adalah kita punya pemboleh ubah dimanipulasikan. Seterusnya yang bergerak balas. Yang bergerak balas adalah bilangan kutu kayu yang berkumpul. Okey, kita nak tengok yang sebab dalam eksperimen ni kita pakai kutu kayu. So yang bergerak balas adalah bilangan kutu kayu dan seterusnya atau taburan kutu kayu. Yang dimalarkan adalah faktor yang mempengaruhi taburan organisma lain perlu dimalarkan. Contohnya cahaya, kelembapan dan bilangan kutu kayu. Kalau bilangan kutu kayu pada suhu tinggi 15, so bilangan kutu kayu dekat suhu rendah pun 15. Bilangan kutu kayu perlu sama. Okey, so ini dia punya prosedur. Awak boleh baca kat dalam buku nilam awak. So apa yang didapati, sepatutnya keputusan kita pada bahagian K. Tengok bahagian K, air 60 darjah Celsius, air 30 darjah Celsius. Awak rasa yang mana satu lagi sederhana? So yang ini terlalu panas. Tapi kalau yang 30 darjah ini adalah sederhana. So seperti yang kita jangkakan, bilangan kutu pada bekas L adalah lebih tinggi berbanding dengan bekas K. Kerana kita tahu organisma suka ataupun selesa ataupun lebih membiak dan hidup pada suhu sederhana. So kat sini hipotesis kita adalah diterima. Okey, sekarang kita tengok faktor cahaya. Bila faktor cahaya, kita kena malarkan kita punya suhu. Tengok tadi, kalau kita pakai faktor suhu, cahaya kita kena malarkan. Bila kita pakai faktor, kita nak kaji kesan cahaya, so suhu kita perlu malarkan. Nampak? Suhu kita kena malarkan. Kenapa kita kena malarkan? Sebab sekarang kita nak kaji kesan cahaya. So cahaya adalah kita punya pemboleh ubah manipulasi yang mana kita ubah-ubah. Kita nak tengok kesan dia bila kita ubah-ubah. So seterusnya yang bergerak balas sama juga bilangan atau taburan kutu. Okey. Kita tengok pula dekat dia punya dapatan. Sekarang ni kalau kita tengok tadi cahaya kan. So 14 ekor kutu kayu mula diletakkan pada kertas hitam dan yang seterusnya kita letakkan dekat okey, tutupkan penutup piring. 14 ekor ekor kutu kayu di atas dawai dan tutupkan dengan penutup piring bateri. So kita akan dapat untuk M jumlah dia adalah lebih banyak berbanding dengan N. Sebab apa? Sebab M tutup dengan kertas hitam. Ni, M tutup dengan kertas hitam. Sebab dia lagi selesa pada keadaan gelap. Okey, seterusnya kita tengok dekat hipotesis. So, hipotesis kita adalah diterima. Okey, seterusnya faktor kelembapan. Faktor yang ketiga, kelembapan terhadap taburan organisma. Cuba ulang balik. Sekarang ni kita ada beberapa faktor persekitaran. Pertama, suhu. Kedua, cahaya. Yang keempat, kelembapan. Suhu, cahaya, kelembapan. So, hipotesis kita rasanya dia lebih suka mana? Benda-benda parasit ni dia mesti suka kawasan yang lembap sebab sejuk. Okey. So, bila kita nak tengok dimanipulasikan, kita nak cari tengok lepas perkataan kesan. So, kita punya dimanipulasikan adalah kelembapan. Seterusnya yang bergerak balas, kita nak tengok pertumbuhan kutu ataupun taburan kutu. Dan seterusnya yang dimalarkan adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi taburan organisma. Faktor-faktor persekitaran yang lain. Contoh suhu, kemudian cahaya. Okey. Suhu, cahaya dan juga bilangan kutu kayu. Okey, kita tengok pula dia punya dapatan dia. Sekarang ni kita letakkan P dan Q. Dekat Q ni kita letak kalsium klorida kontang. Apa fungsi kalsium klorida kontang? Untuk menyerap uap air.
Dia nak pastikan dekat dalam bekas Q ni langsung tak ada air. Tak ada kehadiran air. So bila kita tengok apa keputusan dia, so bilangan kutu kayu dekat P adalah lebih tinggi berbanding dengan Q. Okey, kesimpulan kita hipotesis diterima. Kita tengok pula jenis interaksi. Jenis interaksi ni ada 3 kumpulan utama. Pertama, mangsa-pemangsa, kedua simbiosis dan yang ketiga adalah persaingan. Persaingan ni maksud dia mangsa dengan pemangsa, harimau dengan kancil, harimau dengan rusa. Persaingan itu competition. Okey. Yang terbahagi kepada 3 ni adalah simbiosis. Simbiosis ni terdiri daripada commensalism dan juga mutualism and parasitism. Okey, untuk parasitism, awak dah pernah dengar ni waktu tahun 6. Sekejap lagi kita tengok lagi. Okey, sekarang kita tengok hubungan antara organisma dengan organisma, benda hidup dengan benda hidup. Contoh, singa dengan kuda. Singa dengan kuda ini adalah pemangsa, ini adalah mangsa. So tujuan dia untuk mangsa mendapat makanan. Seterusnya A dan B. A dan B ni adalah 2 ekor singa yang sedang berkelahi. So apa dia kelahikan, apa yang dia rebutkan untuk pertama sekali untuk rebut makanan dan kemudian dia akan berebut pasangan dan berebut dan dia berebut habitat. Kalau awak tengok dekat National Geographic Wild, ada lion yang buang air kecil merata-rata. Dia buang kucing, dia buang air kecil merata-rata kat tayar kereta, kat merata-rata. Sebab apa? Sebab dia nak menandakan itu adalah kawasan dia. Okey? Dan bila dia menandakan tu maksudnya mana-mana haiwan betina yang satu spesies dengan dia automatik itu adalah pasangan dia, orang lain tak boleh ambil. So, bila untuk contoh interaksi organisma dengan organisma, persaingan adalah apabila antara sama spesies dua organisma bersaing untuk mendapatkan pasangan, makanan dan habitat. Contoh dia rumput dan semalu, dia berebut kawasan tanah. Okey. Kawasan tanah untuk hidup. Seterusnya harimau dan harimau. So yang kedua ni sebab apa harimau dan harimau? Sebab nak berebut pasangan juga. Rumput dan semalu untuk berebut tanah untuk dia hidup. Selain daripada harimau dan harimau, singa dan singa, buaya dan buaya dan seterusnya. Dia sama-sama kuat. Okey. So kat sini pesaing satu adalah singa A, pesaing dua adalah singa B. Okey, kita tengok yang kedua, commensalism. Commensalism adalah hubungan yang memberi kebaikan. Okey, memberi kebaikan kepada perumah dan tidak memberi keuntungan atau mengalami rugi. So, kat sini kalau commensalism, perumah dapat kebaikan. Okey, commensal, tengok ni. Commensal dia orchid, perumahan dia batang pokok. Commensal berhubung di perumah dan mendapat kebaikan manakala perumah tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. So sekarang kat sini siapa perumah dia? Perumah dia adalah batang pokok, commensal dia adalah orchid. So kat sini orchid mendapat kebaikan manakala untuk pokok ni dia tidak mengalami apa-apa kerugian. Ikan hiu dan ikan remora. Seterusnya remora fish dekat pokok-pokok besar. Okey, paku pakis dan pohon besar. Seterusnya kita tengok buran. Buran ni adalah umang-umang yang mutualism. Dia saling memberi satu sama lain. Yang mana dia akan membekalkan makanan. The hermit crab supplies food. Memberi perlindungan. Okey. So kat sini kita tengok dua organisma hidup bersama dan membantu satu sama lain. Kedua-duanya mendapat keuntungan. Dua-dua mendapat keuntungan. Kalau tadi
perumah tak dapat apa-apa, tak untung tak rugi, tapi komensal akan dapat keuntungan. Okey, so contoh lain adalah alga dan fungi, kemudian tumbuhan, kekacang dan bakteria. Ada kekacang kita panggil sebagai nodul. Okey, nodul akar. Dekat situ ada bakteria yang boleh mengikat gas hidrogen. Okey, kita tengok pula untuk parasit. Kan selalu kita kalau cakap, jangan kawan tu parasit suka menghasut. Parasit. Parasit ni maksud dia mendapat kebaikan daripada perumah, manakala perumah mendapat keburukan atau kerugian. So contohnya manusia, cacing bita masuk dan menyerap usus atas usus manusia. So apa jadi? Parasit mendapat makanan manakala perumah mengalami kerugian. Okey, contoh dia adalah seperti Rafflesia dan pohon besar dan juga kutu di atas kulit mamalia. Okey. Apa itu kawalan biologi? Kawalan biologi adalah kaedah yang menggunakan interaksi mangsa dengan pemangsa untuk membunuh, mengurangkan bilangan perosak. Apa contoh yang awak boleh tunjuk mangsa-pemangsa untuk haiwan perosak? Contoh padi, dekat sawah padi kita pakai burung hantu. Okey, mangsa dengan pemangsa. Burung hantu dekat sawah padi dia akan makan apa? Dia ada tikus sebab nanti tikus ni makan padi. So burung hantu dengan tikus ataupun ular dengan tikus. Ini maksudnya kawalan biologi. Satu kaedah menggunakan interaksi mangsa dengan pemangsa untuk mengurangkan bilangan kerosakan ataupun bilangan perosak. Okey, seterusnya kita tengok contoh kawalan biologi. Okey. Okey, saya baca dulu. So kat sini kawalan biologi dia beritahu ejen dia adalah ular. Ejen dia adalah ular. Yang besar dia ular. So tikus yang merosakkan kelapa sawit. Perosak dia tikus yang merosakkan kelapa sawit dan dia mangsa ataupun pemangsa prey predator. Okey, seterusnya kita tengok limbang kura-kura. Limbang kura-kura dia merupakan perosak pada tumbuhan berbatang lembut. Kumbang kura-kura. Sebab kumbang ni agak berat. Okey, seterusnya kita tengok dekat jenis interaksi dalam mangsa dengan pemangsa. Kalau kita tengok kat sini kumbang dengan kura-kura. Afid yang merupakan perosak pada tumbuhan berbatang lembut. Kalau kita tengok owl ni, hubungan owl dengan tikus memakan di sawah padi. Okey, dia punya hubungan adalah mangsa pemangsa. So apa kebaikan dan kelemahan biologi? Kebaikan dia adalah pertama sekali paling penting dia murah. Tapi kelemahan dia lambat. Kebaikan kedua tidak mencemarkan alam sekitar, does not pollute the environment. Okey, tidak dan kemudian mungkin memberi kesan kepada organisma lain. Okey, seterusnya kita tengok faktor yang mempengaruhi populasi. Pertama sekali kehadiran mangsa. Kedua, diserang penyakit. Ketiga, sumber makanan berkurangan. Dan kemudian perubahan cuaca berlaku. Okey, itu adalah saiz populasi jika dan akan berkurang jika apa? Okey, jika ini yang berlaku. Okey, seterusnya kita tengok kesan perubahan ekosistem terhadap populasi. So, apabila contoh kalau kekurangan bekalan air, bila air tak ada jadi populasi yang lain dia akan terjejas sebab keadaan kemarau menjejaskan siratan makanan. So seterusnya berlakulah migrasi. Haiwan ni akan berpindah ke tempat lain. So pertambahan populasi serangga perosak menyebabkan
Menyebabkan populasi tumbuhan menurun. Pertambahan populasi serangga perosak menyebabkan populasi tumbuhan menurun. Sebab apa? Sebab serangga, most of serangga makan tumbuhan. Sebab tu bila banyak serangga, populasi tumbuhan menurun. Okey, kita tengok last kali peranan manusia memelihara keseimbangan alam. Apa peranan kita sebagai manusia? Contoh, apa kesan bila bilangan kenderaan bermotor bertambah? So dia akan membebaskan asap. So kita buat kesan rumah hijau. Pembebasan asap kilang. Okey, hujan ada asap. Dalam asap ada hujan, ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik ialah hujan asid. Okey. So seterusnya tengok pembalakan haram, dia menyebabkan hakisan tanah dan pembuangan sisa dalam pertanian ke dalam sungai. So ini akan menyebabkan kematian hidupan akuatik. Okey, kita tengok pula langkah-langkah mengekalkan keseimbangan alam. Pertama sekali, kita kena penguatkuasaan undang-undang. Okey, dan meningkatkan kesedaran awam, meningkatkan dan mengamalkan 5R ialah urangkan guna semula, kita semula, kegunaan lain. Dan di penggunaan kawalan, penggunaan kaedah keawalan biologi bolehlah digunakan untuk memastikan keselamatan alam walaupun dilambat. Okey. So setakat ni tu saja. So apa yang teacher nak awak tolong jawab soalan latihan pengukuhan dalam masa 30 minit dan kemudian teacher akan berikan jawapan. Sekarang ya, terus buat, nanti teacher akan bagi jawapan. Okey, itu saja. Kalau ada soalan boleh tanya teacher sekarang melalui Telegram. Okey, teacher rasa tu saja untuk kali ni. Terus buatkan latihan, nanti kita cek sama-sama. Okey. Assalamualaikum.